yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, lama lah kita main dia ni, PKP punya pukulan habis. Ni saya duduk mula main balik ya. Bulan lepas saya main di Jabal Daerah, bulan ni main di Masjid Ibadur Rahman. Saya diberi tajuk untuk kuliah maghrib pada malam ni, cerita dia pasal bab jiran tetangga. Jiran tetangga dia adalah salah satu daripada perbahasan adab dan akhlak dalam Islam. Dan jiran tu sangat penting. Jiran ni tuan-tuan, iaitu orang yang berada bersebelahan rumah kita. Tapi bukan saja bersebelahan rumah kita, bersebelahan dengan orang yang sebelah rumah kita, bersebelahan dengan orang yang sebelah rumah kita. Jadi begitu, kiri dan kanan, kanan dan kiri, depan dan belakang. Sehingga ada ulama menyebutkan bahawa sempadan jiran itu 40 di sebelah kanan, 40 di sebelah kiri. Nah, abang kata jiran tu, kalau begitu sampai 40 kanan 40 kiri, nak menggambarkan kepada kita bahawa jiran tu sangatlah ramai. Walau bagaimanapun dalam kehidupan kita, memadailah kita jiran itu kita lihat kiri dan kanan, depan dan belakang, 3-4 buah rumah belah kanan, 3-4 buah rumah belah kiri, untuk menunjukkan bahawa jiran itu sangat akrab dengan kita. Di dalam Islam, jiran ni dia dalam konteks dengan jirannya sangatlah agung, sangatlah besar kedudukan dia. Dalam ayat Quran menceritakan tentang jiran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya saya baca dalam ayat 36 surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi ila akhir ayat. Dalam ayat ni Allah kata, hendaklah kamu sembah akan Allah. Nak beribadatlah, sembahlah kamu akan Allah, dan jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Itu perintah Allah. Kita kena sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsan, kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kita ada mak bapak, kita kena buat baik dengan ibu bapa kita. Buat baik dengan ibu bapa semasa hayat mereka dan selepas ketiadaan mereka. Ada setengah-setengah orang dia duk faham buat baik dengan mak bapak ni masa mak bapak duk hidup lah. Sebenarnya tidak. Buat baik kepada ibu bapa ni walaupun ibu bapa telah tiada. Kita kena buat baik dengan ibu bapa. Antaranya tanda kita buat baik dengan ibu bapa, kita buat baik dengan jiran bapa kita. Satu ketika dulu dia buat baik dengan mereka. Itu kita kena buat baik dengan ibu bapa. Dan Allah perintahkan kita berlaku ihsan, berbuat baik kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni orang Melayu panggil adik-beradik kita. Ada setengah dia kata kerabat dia raja, payah. Kaum kerabat ni adik-beradik kita, titih barih kita, keturunan kita. Siapa dia kaum kerabat kita? Mak menekan kita, pak menekan kita, lagi siapa lagi? Anak menekan kita, tuk menekan kita, tu susur galur ahli keluarga kita. Maka kita diperintahkan supaya berbuat baik. Hari ini tuan-tuan, ada orang tak cakap dengan pak menekan ni. Hari ini ada orang kepala batai, orang Batam, dia tak buat baik dengan pak menekan dia. Dia bermusuhan dengan pak menekan dia, bertentangan dengan perintah Allah supaya buat baik dengan kaum kerabat. Ada orang dia tak cakap dengan mak menekan dia. Ada orang gaduh terus dengan sepupu dia dan seumpamanya.
Maka tindakannya itu bertentangan dengan perintah Allah supaya buat baik dengan kaum kerabat. Kemudian Allah perintahkan juga berbuat baik wal yatama, dengan anak-anak yatim. Anak yatim dia bukan minta jadi yatim, tapi takdir Allah, takdir Allah meyatimkan dia. Siapa anak yatim? Iaitu budak yang belum balik kematian bapaknya. Itu dia panggil yatim. Maka hilanglah tempat pergantungannya. Maka kita kena buat baik dengan anak yatim. Tu penubuhan rumah anak yatim tu salah satu cara buat baiklah. Tapi anak yatim tidak semestinya ditempatkan di rumah anak yatim. Wal masakin, Allah juga perintah kita berbuat baik dengan orang miskin. Orang miskin kita kena simpati kepada mereka. Kita kena kesian belah kepada mereka. Kita jangan hina mereka. Kita kena buat baik kepada mereka. Kemudian Allah perintahkan lagi wal jaridil qurba, dan jiran yang dekat. Wal jaridil junubi, dan jiran yang jauh. Jiran ni ada dekat, ada jauh. Saya urai. Maka Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik. Ujung ayat tu lah, suruh buat baik dengan jiran. Penekanan ayat Quran tentang konsep kejiranan. Jiran dia kena buat baik dengan jiran dia. Kalau jiran yang dibuat baik itu, ya jiran sebelah dia buat baik, dia pun kena balas kebaikan kepada jiran yang buat baik dengan dia. Amalan orang dulu-dulu tuan-tuan, dulu-dulu lah orang tu mati lah. Ada lagi pun macam saya. Kita duduk kampung dulu, bulan-bulan puasa, mak kita suruh hantar cucuk pergi rumah jiran. Itu konsep kejiranan. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ini nak cerita penekanan Islam kepada jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Jangan duk kata hati elok. Orang beriman ni dia cakap yang elok-elok lah. Dia cakap yang elok-elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Dah makan ke belum? Belum lagi. Jom makan. Saya puasa. Dia buat tu. Saya puasa. Puasa apa? Puasa malam. Saya apa? Takut kena belanja kawan. Ada tak orang tu lama-lama? Pasal apa tak ada? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia kena berkata baik. Dia tak boleh cakap jahat. Aul yasmut, atau diam sahaja. Kalau tak ada modal nak cakap baik, lebih baik berdiam diri. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi kata lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Ikram al-jar, muliakan jiran. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetamunya. Tetamu ni orang yang mai bertandang ke rumah kita. Orang yang bertandang ke rumah kita, orang letak mai rumah kita di Taman Bertam Indah. Kadang-kadang yang bertandang ke rumah kita, orang Taman Bertam Indah juga. Dia adalah tetamu kita, dalam masa yang sama dia adalah jiran kita. Jadi dalam konteks jiran tadi, sesiapa yang memuliakan jirannya, Nabi mengatakan orang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sesiapa yang tidak memuliakan jirannya, arti menghina jirannya, caci maki, buat lebih kurang pada jirannya, ketika itu imannya tidak sempurna. Dia sebenarnya imannya tak sempurna karena dia menghina jirannya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu
annahu sayuwarrisu. Nabi kata selalu Jibril duk pesan kat aku. Sentiasalah Jibril itu malaikat. Saya kata orang macam langit lah. Sentiasalah Jibril itu berpesan kepada aku. Mana duk pesan selalu? Bil jari, supaya berbuat baik dengan jiran. Hatta zanantu, sehingga aku sangka, saya kerap mana duk pesan ni, annahu sayuwarrisu, bahawa jiran ni, sesama jiran saling mewarisi. Kita boleh fahamkan dia seolah-olah jiran ni peranan dia macam adik beradik. Sehingga aku sangka jiran tu boleh mewarisi akan jiran yang seorang lagi. Ni saya baca ayat Quran satu, dua hadis nak menceritakan tentang perihal jiran, penekanan jiran dalam ajaran Islam yang mulia. Jiran, tuan-tuan, jiran, contoh jiran lah. Jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Yang kata jiran, orang yang paling dekat dengan kita. Dia duduk dalam satu bumbung. Dia duduk dalam satu bumbung rumah. Kalau dalam konsep jiran ni biasanya penempatan lah. Kalau dalam konsep pejabat tu orang kata jiran juga. Ni pejabat dia, jiran kami pejabat tanah. Contoh tu. Jiran kami pejabat beliau, jiran kami. Tu tak mau, saya tak boleh tahu tu. Nak kata ni jiran dalam konsep penempatan kediaman. Orang yang paling dekat dengan kita, itu adalah jiran. Kita rumah nombor 1, dia rumah nombor 2. Dia rumah nombor 2, kita rumah 1. Kita jiran dia jiran kita. Kita rumah nombor 5, 4, 3, 2, 1, tu dekat dengan kita. 6, 7, 8, 9, tu dekat dengan kita. Itu adalah jiran. Dan jiran ni iaitu insan yang selalu kita tengok berbanding dengan orang lain. Melainkan dia buta tu, orang yang selalu kita tengok berbanding dengan orang lain. Kita pergi tengok jiran, orang balik kerja lah. Balik kerja. Kita tahu jiran kita, ni tak pergi kerja ke? Cuti. Cuti. Ada orang main rumah ni. Rumah. Cuti betul apa? Ni nak ambil rumah rumah. Kita tengok selalu jiran kita berbanding dengan adik-beradik kita. Kalau kita orang Selangor, kita orang Selangor main duduk di Bertang, main duduk Bertang, kita menikah dengan orang Pala Batai, beli rumah Taman Bertang Indah, duduk je. Kiri kanan tu adalah jiran kita. Jiran tu orang yang selalu kita tengok. Saudara mara kita tak tengok, duduk di Ulu Lengan, nak tengok apa tenggelam ayat. Lebih kurang betul lah. Sekali sekala saya kita boleh tengok. Musim cuti sekolah, bawa lah mandu motorkar, bawa anak-anak kita, jom balik Ulu Lengan, buat apa? Tengok saudara mara abah. Abah dia orang sana. Maka dia tengok setahun sekali, setahun 2 kali. Tapi yang dia tengok setiap hari itu adalah jiran dia. Sebab tu jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Habis. Jenis-jenis jiran. Saya contoh jenis jiran. Jiran berdasarkan ayat yang saya baca tadi ada 2. Al-jaridil qurba wal jaril junubi. Jiran dekat dan jiran jauh. Dalam tafsir ayat tadi, jiran dekat, jiran jauh, berbagai-bagai tafsiran dibuat. Ada ulama mufassirin sebut jiran dekat tu jiran beragama Islam. Jiran jauh, jiran yang bukan beragama Islam. Itu satu tafsiran. Jadi secara umum pembahagian jiran tu untuk kepahaman mudah, dia ada 2, jiran dekat, jiran jauh. Jiran dekat ada 3, jiran jauh pun ada 3. Ni dengan kita. Okey. Jiran dekat. Jiran dekat ada 3. Yang pertama, dia dekat. Dia dekat dengan rumah kita. Jarak rumah dia dengan rumah kita sangatlah dekat. Itu orang jiran dekat. Contoh dia, rumah kita nombor 10, rumah dia nombor 11. Jadi dia nombor 11 tu jiran dekat kita. Belah kanan, belah kiri, jiran rumah nombor 9 tu. Itu dia panggil jiran dekat.
Tapi tak semesti sebelah rumah kita saja. Sebelah satu lagi pun masih dekat. Sebelah satu lagi pun masih dekat. Jadi contohnya kita rumah nombor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu kira dekat. Belah kiri pula 8, 7, 6, 5, 4 tu jiran dekat. Iaitu dekat yang pertama, dekat dari segi jarak. Tu maksud jiran dekat. Yang kedua, jiran dekat makna yang kedua, dekat dari segi qarabah. Qarabah tu kerabat, iaitu ada pertalian keluarga. Jiran dekat, ada pertalian keluarga. Walaupun jarak rumah kita dengan rumah dia jauh. Rumah kita nombor 9, rumah dia nombor 17. Satu kawasan tu juga. Dia tu jadi jauh jarak, tapi dekat pertalian keluarga. Rumah nombor 17 tu siapa dia? Jiran aku. Jauh ke dekat? Dekat. Dekat apa jauh? Dekat pertalian keluarga. Pasal apa? Pak menekan aku. Pak menekan aku pertalian keluarga. Kadang-kadang dia bakal dekat, tapi masih jauh. Hal tu ada kat belah batas lah. Jiran, orang ni jiran apa ni? Ni jiran jauh tapi bakal dekat. Aku tak faham. Bakal dekat tu, dia bakal menjadi isteri kedua aku. Faham tak? Lah jauh lah. Aku terima nikahnya dekat tu walaupun jauh jarak. Dia duduk rumah tu juga. Rumah kita tu ulang pergi ya. Itu contoh lah. Jadi jiran dekat yang dua, dekat dari segi pertalian keluarga, al-qarabah, walaupun jauh jarak. Dan yang ketiga, dekat ni jiran dekat dari segi agama, iaitu sama agama. Aku Islam, dia pun Islam, walaupun jarak rumah jauh. Jarak rumah jauh. Rumah kita nombor 4, rumah dia nombor 15, jauh. Nombor 15, tapi dekat. Pasal apa? Rumah nombor 5 sampai nombor 13 semua non-Muslim. Kita nombor 4, kita Islam. Nombor 5 sampai nombor 13 semua non-Muslim. Rumah nombor 15, nombor apa lah? 14. Nombor kita 4, 5 sampai 13 non-Muslim. Rumah nombor 14 tu dia Islam. Maka dia jiran kita. Jiran apa? Jiran dekat. Dekat apa? Dekat agama. Jauh dah? Jauh jarak. Tu jiran dekat. Ingat tu, dekat jarak, dekat pertalian keluarga, dan dekat agama, sama agama. Jiran dekat ni kadang-kadang hak tiga tu semua dekat. Kadang-kadang semua dekat. Kita rumah nombor 4, dia rumah nombor 5. 3 tu ada kat dia. Siapa sebelah tu? Jiran aku. Jiran apa? Dekat ke jauh? Jiran dekat. Pasal apa? Rumah aku sebelah rumah dia. Rumah dia sebelah rumah aku. Dekat jarak. Lagi dekat pertalian keluarga. Pasal apa? Dia apa menekan aku. Tengok, dekat. Dia apa menekan aku. Yang ketiga, dekat apa? Dekat agama. Pasal apa? Dia Islam. 3 ada sekali. Dekat jarak, dekat pertalian keluarga, dekat agama. Kadang-kadang dia dekat jarak tapi agama jauh. Dia begitulah lebih kurang. Baik, itu jiran dekat. Yang kedua, jiran jauh. Yang kedua jiran jauh. Jiran jauh ni, yang pertama jauh jarak. Jauh jarak. Jauh jarak ni, rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 17. Tapi masih jiran. Tapi jauh jarak. 17 kot jauh sangat. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 8. Jauh tak apalah. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 8. Siapa rumah nombor 8 tu? Jiran aku. Jiran dekat ke jauh? Jauh. Pasal apa? Jarak. Jarak. Okay. Yang kedua, jauh pertalian keluarga. Jauh pertalian keluarga, tapi dekat jarak. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 4. Dia cuma berkongsi jiran dekat jarak, tapi tidak berkongsi jiran dekat pertalian keluarga. Siapa orang sebelah? Jiran aku. Dekat ke jauh? Kita jawab jauh dan dekat. Jauh, dekat aku tak faham. Dekat, saya rumah dia sebelah rumah aku. Jauh, dia bukan ahli keluarga aku.
Dia pasal apa? Dia main daripada Bangladesh. Abang tu nak tak faham mampu ya. Dia main daripada Bangladesh. Dia sewa. Dia Bangla. Dia Bangla. Aku Bang Man. No? Jauh. Jauh dalam keluarga, tapi dekat segi jarak. Yang ketiga, jiran jauh, jauh agama. Jauh agama walaupun dekat jarak. Siapa sebelah? Chong. Siapa dia? Jiran aku. Dekat ke jauh? Dekat dan jauh. Dekat pada apa? Sebelah rumah aku. Jauh pada apa? Dia agama Buddha, aku agama Islam. Itulah pembahagian jiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jiran ni sama ada dekat dan jauh, dia ada hak. Hak kejiranan kepada jirannya. Dia ada hak kejiranan kepada jirannya. Kalau jiran Islam, jiran yang Islam, dia ada 3 hak. Kalau jiran kita tu yang Islam, dia ada 3 hak. Yang pertama, hak agama, hak Islam. Yang kedua, hak pertalian keluarga, kalau jiran ahli keluarga lah. Dan yang ketiga, hak kejiranan. Hak kejiranan. Kalau jiran yang bukan Islam tu, dia dapat hak kejiranan saja, tak ada hak keagama, tak ada hak pertalian keluarga. Yang penting jiran tu ada hak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jiran ni dia umpama adik-beradik. Jiran ni dia umpama adik-beradik. Dialah galang ganti kepada saudara mara. Dialah galang ganti kepada saudara mara. Ni saya nak urai sikit-sikit ni. Hak jiran dalam Islam. Kita tak boleh buat lebih kurang kepada jiran tetangga kita. Dia ada hak jiran kepada kita dan hak kita kepada jiran. Mana saling gantung, saling bergantung di antara jiran sesama jiran. Cara umum hak jiran pada jiran, kita kalau berjiran, cara umum kita kena mengelakkan daripada menyakiti jiran. Itu cara umum. Jangan sesekali kita menyakiti jiran. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga seorang yang jirannya tidak selamat daripada karenah dia, bikong itulah. Jadi kita tak boleh sama sekali menyakiti jiran tetangga kita. Contoh ni kan, kalau jiran sebelah duk bising-bising tengah malam, jiran sebelah nak tidur, kau menyakiti ya? Kau menyakiti ya? Menyakiti ya? Tidak boleh menyakiti jiran kita. Saya nak bawa tuan-tuan pergi duduk di kampung, duduk taman Pontianak, bawa pergi duduk di kampung. Di kampung ada apa? Kalau tanah kosong orang buat apa? Antaranya orang belah binatang. Betul? Lagi orang tanam pokok. Orang tanam pokok. Ini di kampung. Kalau kita tanam pokok nyok, ni sepadan ni. Ni sepadan rumah kita. Ni sepadan jiran. Kalau kita tanam pokok nyok, buah nyok tu dalam setahun mungkin naik tinggi tu. Tapi kalau biar 3-4 tahun dia akan tinggi. Kalau pokok nyok tu jenis lama, naik 10 tahun melayuk tinggi. Sama tinggi dengan menara lapangan terbang Pulau Pinang. Pokok nyok tu tinggi. Pokok nyok bila dia tinggi, dia duduk sebelah rumah jiran, dia cenung biar rumah jiran. Atas pokok nyok tu buah lebat, buah nyok. Ada kala hijau, ada kala perak, macam lah. Lepas tu main musim angin kencang, pokok nyok tu dia berapa? Dia menari lagu Dondang Sayap. Pokok nyok tu. Ni rumah kampung ni, bukan rumah taman ni. Pokok tu dia cenung di sebelah rumah jiran. Padu duduk sebelah rumah dia. Artinya pokok tu ada apa? Hak kita lah jiran. Hak kita lah. Pasal kita tanam di tanah kita. Tapi
pucuk pokok tu ataupun luar ujung pun dia condong di sebelah rumah jiran. Tuan-tuan bayang rumah orang kampung atap zeng musim berangin duduk jiran saya duduk siap kalau dia tumbang jadi apa kat jiran nak lena malam Jumaat pokok tu jiran mengucap siap-siap nak tidur ni jiran mengucap siap-siap dua lelaki bini orang tua dia kadang-kadang dia tidur malam dia tak mengucap malam tu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bini dia kata tuan tak pernah nak mengucap siapa malam ni mengucap tidur nak mati ke puasan puasan nak mati apa tanda-tandanya bini dia tengok tandanya pokok nyok meringut zakat tidur ni boleh jadi yang terakhir dia saya pokok nyok diam pam buah hati rumah kau tu jawab dia qalu jadi kita tanam pokok nyok tu dia jemerang di udara kawasan rumah jiran menyebabkan jiran merasa tak aman tak selesa tak tentram hidup dalam ketakutan. Kita ni masuk dalam makna menyakiti jiran sebab tu jiran yang sebelah tu dia ada hak pergi minta jiran sebelah tu supaya tebang pokok nyok tu supaya tebang pokok nyok tu. Tapi kalau pokok nyok tu duduk sebelah kawasan dia pokok tu atas tu condong sebelah rumah jiran tapi tak ada sebelah rumah jiran tu tak ada rumah dia belah ni itu tak biar tebang. Cuma ada satu soalan pula buah nyok ni kalau dia luruh pergi belah rumah jiran pokok kita siapakah pemilik buah nyok tu jiran ke kita jiran ke kita jiran aish jiran mai tahu lah kita padu buah nyok tu kawasan tanah kita cuma dia cenderung lah ni kalau buah nyok tu dia luruh di tanah jiran buah nyok tu milik kita cuma buat baik dengan jiran ni falsafah dia mudah kita pesankan jiran saya tanam pokok nyok saya tak jangka nak tinggi Melayu dan saya tak sangka nak codong ke rumah saya duduk nak pergi cenderung rumah aku dia pergi cenderung rumah tak payah kita kata dia kalau buah nyok luruh hang masa nak makanlah tapi jangan ambil semua hentak ke rumah aku sebelah lagu tu boleh kalau buah nyok luruh hang masa nak makan nak kupas nyok tu nak buat santan ambillah sebab dia menumpang benung di bawah dia di udara atas tu bukan ada geran tak ada yang geran tanah kalau buah tu luruh hang nak makanlah tak ada masalah cuma jangan ambil semua lah hang lempang main rumah aku sebelah jiran pun terima kasih dia pun tak lega lah lepas tu sebelah pokok nyok tu ujung sikit lebih kurang 7-8 meter dia tanam pokok durian tak condong ambil rumah jiran tak kembang tu dia pesan kat jiran durian pun menjadi tu nyok menjadi dia kata kat jiran kalau hang buah nyok luruh hang masa nak makan ambillah tak ada masalah berapa biji hang nak ambil pun ambillah lepas tu dia tambah lagi pesan kalau buah durian luruh hentak main rumah aku jangan makanlah itu jadi kau tahu nampak ke dekut kan no. Saya nak kata tu jangan menyakiti jiran kalau pokok tu dia condong betul rumah orang bahaya kau tu maka wajib tebang kalau tak tebang tumbang cedera kau tu mati kau tu rosak rumah dia hukumnya haram dan berdosa tu hukum dia sebab kita tak mau menyakiti jiran. Satu lagi ni bawa cerita orang kampung ni. Sebahagian duduk depan saya ni orang kampung malah duduk taman biasa saya sampai keluar duduk kampung saya tak tahu macam mana kehidupan taman sampai keluar ni duduk di kampung
Satu lagi, belum datang. Belum datang. Kaum kampung ni selalu dia belum datang, dia lepas. Datang ni betul kena kurung, belah ayam kena kurung. Tapi orang kampung dia lepas. Maka dulu-dulu orang jemuk padi, ikut belah pala betul orang kenal banyak. Orang jemuk padi, muda-muda tak pernah tengok ni. Nanti kita tengok. Ya, orang jemuk padi. Ayam patuk padi tu makan. Dia jemuk padi seguni. Sekina api kelak. Mereka kot tengah-tengah guni. Ayam mengitik jiran besok makan. Maka dia kata haram tu kan. Tu menyakiti jiran. Tu jemuk padi. Lepas tu kadang-kadang ayam itik dia mai di rumah jiran sebelah. Mai berak. Ayam mai berak malam. Betul dengan pintu rumah jiran dia. Jiran dia pula ahli masjid. Ahli masjid. Ayam berak atas selipar. Berak atas selipar. Jiran esok ni terlewat sikit. As-salatu khairum minan naum. Kalang kebut pulang muka itu. Haram tak tengok kasut dah. Serulum tu Serulum pejak. Ni lembik lain macam ni pejak ni. Dia pun petik lampu. Dia cok tu dia tik ayam. Tik ayam duduk atas selipar dia pejak. Lepas tu tik ayam pula bukan sebarang tik ayam. Tik ayam penuh. Allah. Waktu subuh dia tak maki orang, patutnya dia alhamdulillah jaga tengok tak ada maki sunat haram tu. Ayam belah tak boleh belah. Tak pasal maki jiran dia tu. Jiran dia mana maki sembahyang subuh ni. Jadi dia tak pasal-pasal pergi maki jiran dia. Pasal apa? Angkara jiran dia tak reti belah belakang. Tak reti belah belakang. Tu tak masuk orang belah kamin lagi. Kamin pergi pagut daun rubi kayu. Kebau pergi makan, kami makan apa, lembu makan apa nama sirih jiran sebelah. Dia panggil menyakiti jiran tetangga. Lagi hak jiran tu jangan menyakiti. Yang kedua, kita kena mempertahankan jiran. Jaga dia. Jaga rahsia dia, jaga kehormatan dia. Tu kita jiran. Kita kena jaga. Jiran tu konsep KRT tu bagus ya. Kawasan rukun tengah tu dia memupuk kejiranan dan wal ihsan ilaih, berbuat baik kepada jiran. Tu di antara hak kejiranan. Jiran kita berhak mendapat lain-lain yang baik daripada kita. Dan banyak lagi. Ni saya nak urai ni. Dekat-dekat nak insya-Allah buat macam mana ni? Dalam musim SOP ni macam mana lagi? Andai? Tak apa, saya reti set, saya tahu lah. Saya reti set time. Saya nak sebut satu-satu yang sempat melalui. Apa yang patut kita buat pada jiran kita? Sebab adab kita. Bagi jiran kita ni, merasa sonok dengan kita. Kalau kita mati, dia terkenang pada kita. Kalau kita pindah duduk tang lain, dia ingat pada kita. Kalau kita lapang, dia pasal nak tolong kita. Maka kita kena positif dulu dengan dia sebelum dia positif dengan kita. Positif apa ni? Positif hubungan, bukan positif COVID. Nah, B. Yang pertama tuan. Ni kita dah nak beradab dengan jiran. Kalau kita jumpa dia, bagilah salam. Tapi orang kita ni tak nak bagi salam, dia cemui. Dia cemui, kerangat. Jumpa jiran, bagilah salam. Kita jumpa di mana? Kita jumpa di taman kita atau kita jumpa di luar taman kita. Kadang kita jumpa di masjid, kadang kita jumpa di R&R, kadang kita jumpa di bank, sama-sama nak pinjam duit. Kadang kita jumpa di market. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak main market, samalah kita berdoa. Tu bagi salam pada jiran kita. Lagi menghormati dia. Kita kena hormat jiran kita. Ni baru buat satu saya rangkum ni. Kita kena hormat. Macam mana cara kita nak hormat jiran kita? Macam mana cara kita hormat jiran kita? Jangan buat bagi dia tak suka. Hormat dia.
kemuliaan. Dia berhak mendapat kemuliaan daripada kita. Dan juga kita kena, wajah kita tu kena wajah manis di hadapan dia. Jangan duk mencukar, jangan jadi combi. Kita kena wajah manis di hadapan dia. Mana kena senyum lah ketika berjumpa dengan dia. Itu satu. Beri salam, hormat dia, dan menunjukkan raut wajah yang ceria ketika berhadapan, berjumpa dengan jiran kita. Nombor 2, nak buat apa kat jiran ni? Ayadatu fil marad. Kalau kita dengar jiran sakit, kita pergi ziarah dia. Ziarah dia di mana? Di rumah dia, atau di hospital sebelah batas, atau hospital Seberang Jaya, atau hospital Pulau Pinang, atau hospital swasta. Pasal jiran kita ada duit lah. Jiran kita ada duit? Tak ada. Dia ada kad insurans, dia kena duit pun. Dia duduk hospital swasta. Tak dengar jiran sakit, kita jam hak jiran kat atas jiran. Kita ziarah jiran kita. Masa kita ziarah jiran tu, dia ada adab-adab dia. Bukan boleh terjak lagu tu lah. Dia ada adab-adab ziarah orang sakit. Apa dia adab ziarah orang sakit? Nombor 1, adab ziarah orang sakit ni. Nombor 1, ketika menziarah orang sakit, jangan lama. Duduk saat-saat sudah. Kecuali jika dia tahan kita, jangan bagi balik air. Mana? Agak-agak standard masa ziarah orang sakit apa nama? 4 jam? 4 jam mampu. Kita contoh, kita katalah wad buka. Orang ziarah hospital pun kira apa? Lama tapi hospital. Kuih 1 kan? 1, 12, 45. Lebih kurang tu kan? Nak pergi ziarah apa? Lepas tak pergi. Ni masa boleh ziarah lo 12, 45 kata. Buka pintu hospital untuk pelawat tu, kita masuk ziarah 12, 45. Hospital waktu ziarah habis pukul 2. Perlukah kita duduk 12, 45 habis pukul 2? Perlu tak? Oi, sat-sat dah lah. Kita masuk 12, 45, buka, kita sampai di wad dekat dia 12, 50. Duduk lah lebih kurang dalam 20 minit, tengah jam. Lepas tu belah. Kecuali jika dia tahan, janganlah balik lagi. Awak, aku tahan sembang dengan misi boleh tiap. Baru kita boleh duduk. Mikrofon jenis apa ni batuk dah. Ceramah tak dah. Kita jangan duduk lama-lama. Sampai jiran lah sakit kata, bila lah nak balik, mampu tunggu ni. Saya kata rongkong tu masa duduk pedong. Betul kan kata apa? Kalau dia berterusan, kita wabillahi taufik kan? Kata apa kan? Okey. Sat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tuan-tuan, tu ada ziarah jiran. Bukan ziarah lah, orang sakit lah. Jangan lama-lama. Kecuali jika ada nurut lama. Tapi janganlah saat sangat. Sampai di keti dah 12.50. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Okey, aku balik tu. Dia tahu sangat. Tak boleh lama. Itu orang panggil jiran 3 suku. Yang kedua, adab ziarah orang sakit. Termasuklah jiran. Jangan kerap. Yang kecuali jika hanya orang ziarah tu adik-beradik dia, saudara mara dia, kawan rapat dia. Biasa-biasa ni jangan kerap. Kalau hari ni ziarah, esok tak payah dah. Ni dia ziarah hari-hari. Sampai jiran sakit dah. Hang lagi. Dia ni muhim dia. Okey, jangan kerap. Yang ketiga, ziarah orang sakit. Cakap bahasa yang menggembirakan dia, bukan menambah sakit dia. Cakap bagi ayat pengharapan. Dan kata apa? Sabarlah. Sabarlah. Yang sihat kadang-kadang sakit. Sakit ni insya-Allah lega. Ang kata tu.
InsyaAllah lega ramai dah. Ujian Allah sat ya. Nanti lega, boleh berajar balik. Tak ada masalah. Apa tu pengharapan? Jangan bagi dia susah hati lagi. Kita tanya dia, macam mana boleh jadi lagu ni? Tanya jiran. Macam mana boleh jadi lagu ni? Dia pun jawab dalam keadaan sakit. Tak tahu lah. Saya 3-4 hari lepas ke Ibu Mutan. Dia balik kampung ke Ibu Mutan. Lepas tu dia binong, robah-robah, sedang-sedang ada hospital. Orang yang ziarah kata Mutan yang hangkit tu kalau apa? Merah ke kuning? Mutan dia ada 2 kalau kan? Tak masalah. Merah dengan kuning. Jiran yang sakit dah Mutan kuning. Dia tambah Mutan kuning ni memang selalu duk buat. Selalu jadi dia tak? Selalu jadi. Orang kampung aku 2 bulan lepas dia kek Mutan kuning. Pinang, rebah lagu hang dia buat pergi hospital Tanjung. 3 hari jalan. Betul tak? Hang berapa hari dah? 2. Sehari lagi. Agak-agak dia kata apa? Hang tak main, tak apa. Tu cara dah. Jangan duk begini. Bagi ayat pengharapan. Tapi jangan pengharapan yang tak harap. Pergi kata kat dia, hang sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Yang sihat akan sakit. Yang sakit akan sihat. Hari ini hang sakit, aku sihat. Tak ada tu. Hari ini hang sakit, aku sihat. Esok aku sihat, hang sakit. Dia fikir, oh hang tak sakit. Ayat tu orang marah. Ayat tu orang marah. Jadi kita beri ayat pengharapan. Itu cara adab ziarah. Kemudian doa. Ni saya nak bagi doa hak mudah ziarah orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim tu kok payah nak apa kan? Allah yashfik kok payah nak apa? Hak ni hak paling mudah. Hidup kat orang sakit. Siapa tak arti ni, saya tak arti nak abang. Dengar saya nak abang ni. Bacaan ketika berada di sisi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin. Arti ya tu? Tak arti. Ni memang ayat-ayat yang dibaca orang lain. Habis. Lepas habis tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Baca apa surah ni? Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul dimula dengan Fatihah. Baca. Kalau tak mau apa yang doa lain. Kemudian 3 orang sakit ni kita pegang dia. Pegang. Kalau dia sakit kepala, tangan mana? Oi, panas. Tak apa. Ini makan ubat dah. Kita pegang tu, dia berasa lega sekat. Masa sakit tang mana? Tang ni, urut dada dia. Urut dada. Okey, kita pegang. Tapi ada tempat tak boleh pegang. Hang sakit apa? Aku pasang surut. Main nak pegang tengok. Dia tenang, kita pula pasang surut. Tu ada tempat tak boleh pegang. Habis. Kemudian hak jiran wa musyarakatuhu fil farah. Berkongsi kegembiraannya. Ada masalah jiran dia gembira, kita kongsilah dengan dia. Kita berkongsi kegembiraan dia. Dia naik pangkat ke, dia dapat anak, kita alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Kadang-kadang dia menikah lama tak dapat anak. Nikah lama tak dapat anak. Tu yang ke-8 baru dapat anak. Dia abang kat jiran semua. Saya alhamdulillah dekat-dekat nak nikah 2. Bini pula tidak harus jalan. Kita alhamdulillah dapat lagi anak, alhamdulillah syukur. Dia gembira dapat anak, kita pun gembira juga kerana dia dapat anak. Lagi apa? Dia gembira boleh menikah 2. Kita tak boleh. Kita boleh. Alhamdulillah. Akhirnya isteri saya membenarkan saya menikah, alhamdulillah. Aku tumpang gembira dengan hang, tapi aku tak mampu melakukannya. Lebih kurang tu lah. Tu orang belah batas. Habis.
berkongsi kegembiraannya. Lagi wa tahni'atuhu, mengucapkan tahniah kepadanya kalau dia dapat apa-apa. Saya tahun ni dapat pergi menunaikan haji, tahniah. Tahniah ni tak ada, dia tak ucap tahniah, dia buah ayat lain dulu. Saya tahun ni dapat menunaikan haji, hang buat lagu mana? Aku ketiak macam-macam, tak boleh. Hak tu tanya kemudian, tahniah dulu. Betul tak? Hang pakai kabel apa? Tak boleh. Tahniah dapat menunaikan haji. Okey ya? Kalau dapat benda yang elok kan, kalau dia boleh penyakit jangan. Saya positif COVID, tahniah. Itu 3 suku. Nah. Okey. Kemudian buat apa ni? Ghaddul basar an maharimi. Jiran kita ni, kita jangan duk tengok apa nama hak dia mahram dia tu, kita tak tengok. Kita tengok aurat depa. Sebab tu orang tak boleh mengenal. Orang dulu dia jahat, dia mengenal. Dia tengok jiran sebelah mandi berkembang, dia pombang. Betul lemah. Itu hukumnya haram. Hak jiran kita tak boleh duk pombang tengok aurat dia dan seumpamanya. Lebih kurang tu. Lagi apa lagi? Kita duduk berjiran ni, kita kena buat apa? Kita kena galakkan dia buat benda yang baik. Tu hak jiran. Sebab tu kalau main masjid, malam ni masjid kita Syekh Faisal main, jom kita pergi dengar ceramah dia. Tu menggalakkan orang buat baik. Lagi apa lagi? Ni kalau suntik vaksin tu, lebih kurang tu. Cucuk je vaksin. Saya takut. Takut apa? Aku sakit. Oi. Hang biasa masuk juri tak? Tanya dah. Biasa? Sakit tak? Sakit. Ni kurang sikit. Cucuk vaksin. Ada setengah orang tak mau cucuk vaksin. Betul tak? Sakit. Saya baru ni sebulan lepas buh penggalak dah 3 orang. Lebih kurang sebulan lepas. Memang ada penggalak tu teruk sikit pada hang Zul kan. Tapi yang korban sepanar tu 3 hari sebelum cucuk, saya pergi baca khutbah di salah satu masjid di daerah Kota Setang. Lepas baca khutbah main maat, letiak lepas sikit, pulang-pulang ada seorang cikgu tegur saya. Dia kata, Tuan Syekh dah 3 cucuk ni. Saya kata hari Senin ni saya sembang tu Jumaat, hari Senin ni sekitar sebulan lepas. Dia kata saya juga tu, kawan saya cikgu lah, kawan saya cucuk hari Rabu ni, Khamis mati. Dia pergi abang kata saya, jahanam abang aku apa, aku nak cucuk hari Senin. Weh, tak kata siapa saya pun hari Jumaat ni bang, saya duduk kawan Sabtu, Ahad, Isnin. Saya tapi di KMC. Lepas tu selesai Sabtu, Ahad esok pergi tu tak tahu lah saya hari tahun misi cucuk-cucuk ni pun tak tentu ya, tak tentu lah boleh jadi yang hari terakhir. Pasal cikgu tu biar bang tu memang kawan dia mati tu. Lepas tu saya mau makan Panadol lah. Ya udah. Lepas tu sampai keluar, alhamdulillah. Tapi mati tu kerja Tuhan. Tapi duk celah tu kalau orang pergi habaq tu, tuan-tuan pasal lagu lah. Pasal orang semua orang nikah 2 orang tak orang ni. Tak payah takut tak ada. Lebih kurang tu. Habis. Dan berikutnya hak jiran, kita memberi makan kepada jiran. Beri makan kepada jiran ni dia ada 2 konsep. Yang pertama, hantar makanan di rumah dia. Yang kedua, panggil dia ambil rumah kita buat nuri, tanpa mengambil kira jiran tu miskin ke kaya. Tapi kalau kita buat kenuri, ni kaedah kenuri pula, sama ada yang kita sebut tu jiran atau siapa-siapa. Kalau kita buat kenuri, kita panggil orang kaya saja. Misalnya kita kaya, orang miskin tak main langsung, hukum dia makruh. Ada setengah orang buat kenuri, dia geng orang kaya. Lepas tu dia special, ini untuk orang kaya, itu orang miskin. Itu pun hari orang kaya tu makruh. Dia kena dalam kenuri tu dia kena campur, ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau tuan-tuan buat kenuri ya. Jadi kita jamu jiran makan.
Amalan hantar cucuk bulan puasa tu lain clear. Lain clear. Masak bagi kat jiran lain clear. Nabi pesan mak. Nabi pesan pada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabakhta maraqan fa aksir ma'ahu. Thumma anzur ahla baitin min jiranik fa asibhum minha bima'ruf. Wahai Abu Zar, kalau kamu masakan berkuah, perbanyakkanlah kuahnya. Kemudian lihatlah kepada jiran sebelahmu, hantarkan kepada mereka sebahagian daripada masakan kamu. Kalau kita ke belah batas ni, masakan berkuah belah. Masakan berkuah belah. Bubuk kecang lah. Betul? Lagi laksa. Lagi apa lagi? Bihun su. Nabi suruh banyak kuah. Tapi kalau nak banyak kuah pun, janganlah sampai hilang rasanya. No, dia masak laksa. Ikan temenu buah 4 ekor. Kuah dia buah steamer. Agak-agak jadi ke mana? Lepas tu laksa ke apa ni? Janganlah sampai hilang rasa dia. Banyak kuah, tengok jiran, hantar habis. Siapa suruh? Nabi. Habis. Kemudian bagi hadiah. Ni jiran ni ada masa dia betul dapat hadiah daripada kita. Ada masa dia betul dapat hadiah daripada kita. Contoh mudah, kita payah mana? Dengar jiran kita dapat anak. Hak orang nak pergi beli botol susu, pergi beli susu, pergi beli apa kain cukin. Bukan kain cukin. Napkin. Kain cukin. Pergi beli napkin. Pergi beli baju baby, pergi bagi kat jiran. Tu konsep dia tu, memberi hadiah kepada jiran. Tengok dia sikit teruk, hantar kain putih, jiran kita haru letih. Kita bagi hadiah kepada jiran kita. Dengar dia nak buat kenduri, kita bagi hadiah. Hadiah yang betul nak buat kenduri ya, kepada jiran. Kemudian memberi nasihat kepada jiran. Itu hak kita. Kita tengok jiran merapu, hang ni nak jadi apa? Nasihat yang baik, hang ni nak jadi apa? Rambut putih semua dah, hitam aku tengok 3 orang. Masjid tak pergi lagi. Bila lagi? Ada kata satu hari aku pasti akan pergi jual. Pergi dalam kota buat apa? Betul? Nasihat dah. Jom kita pergi dengar ceramah. Kita dah letak hati, pergi dengar ustaz mengajar. Tambahlah ilmu sikit, boleh kita beramal. Lupa tu. Hang kalau nak mengaji ni, tengok YouTube pun boleh. Nasihatnya yang baik-baik. Kalau dia duduk mengkeli lagi ni, dia duduk mengkeli lagi. Bini hang tu hanya duduk tokoh sangat. Dia tu beranak-anak hang. Nasi hang makan dia masak, baju hang pakai dia basuh. Baju hang pakai smart dia setrika. Kenapa hang buat dia macam khodam? Hang tak boleh layan dia sebagai bidadari di syurga. Hang tengok aku kulayan bini aku. Kulayan bini aku tengok. Sampai masjid pun tak pergi. Tu 3 suku. Kita nasihat dia yang baik-baik. Kalau dia cakap kasar nampak dah. Apa hang cakap betul nampak cakap elok. Pak hang tu sebab ada hang. Hang tak boleh buat pak hang macam kawan. Hang tak boleh buat macam seteruk. Cakap elok dengan pak hang. Hal tu. Dan yang terakhir, yang syarat kita memenuhi undangannya. Tu jiran kita. Ada semua orang jiran panggil dia makan lui, haram tapi. Orang kata pilah kenduri jiran, satu hari hang buat kenduri. Dia mai dia aku tak buat kenduri, aku ada anak. Kenduri kan mesti kenduri menikah. Kenduri lain pun ada kecukuran dan seumpamanya. Jadi kalau jiran mengundang kita untuk pergi makan-makan dan sebagainya, kita memenuhi undangannya. Kalau kita tak boleh pergi, hantar okey. Dia orang Melayu dekat tu. Saya biasa. Ni macam kalau malam-malam ni ada jiran saya buat main. Saya mana boleh pergi. Pasal saya main malam betul. Tapi hantar okey. Suruh anak pergi dan seumpamanya. Itu pesan kat dia. Kalau wakil tak pergi, esok kita pergi. Oh ni kawan saya. Kawan saya kenduri menikah anak dia. Jiran sebelah dia tak pergi makan kuih dah. Kenduri menikah anak dia. Jiran sebelah tak pergi makan kuih. Kenduri dah.
Lepas tu dia sehari lepas ni dia cerita dah. Saya tanya kawan dia, tak pergi kerja ni, dia tak cuti lagi, letih buat ni, jiran baru balik. Jiran sebelah, kemarin dia tak main. Saya kata pelik semua jiran, kemarin tak main, hari ni dia main. Kemarin tak main, pasal bawa dia main hari ni. Dia tak kemarin nak main lagu mana, dia duduk di Hulu Langat. Nak beli, tak beli. Baru saya faham. Makna, kalau kita terlepas undangan tiap cari satu set masak untuk pergi berjumpa dengan, itulah hak jiran. Hak jiran kepada jirannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 8.45 lah. Belajar time banyak lah. Mudah-mudahan kita sentiasa prihatin kepada jiran kita, sebab dia bukan perintah Kementerian Perpaduan Negara. Perpaduan Negara tu dia ejen saja, tapi dia perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita buat baik dengan jiran kita, maka mudahlah urusan kita. Tuan-tuan bayanglah, satu malam isteri sakit nak beranak, kita nak pergi isteri di hospital. Start kereta tak bunyi, tak bunyi, bateri kong. Siapa nak pergi bini kita di hospital? Jiran sebelah ketuk rumah dah, isteri saya nak bersalin. Pasal kita buat baik dengan dia, boleh tak tunggu hantar pergi hospital nak? Boleh, tak ada masalah. Dia punya tolong kita tu, hantar pakai seluar tidur sampai hospital, misi terkejut. Ni isteri jiran orang sebelah, sampai dia punya tolong pakai seluar tidur, misi terkejut. Baik semua jiran, lebih kurang mana. Kadang-kadang dengan kecemasan dia bantu kita, kewangan kita putih, kadang-kadang dia tolong kita. Jiran dah buat kenoi kenawa lagi kemas, dia tolong main bersiang bawang. Pasal kita buat baik dengan dia tolong main bersiang bawang. Lepas tu luk banyak dia tolong buat lek, haram tak bangat kita. Lepas tu kat kemas lagi, banyak lagi lah. Jadi saya tak boleh panjang lah, kat pukul 9 lah. Jadi saya tutuplah kuliah maghrib pada malam ni, dengan harapan saya dan semua kita masing-masing ada jiran. Janganlah kita menyakiti jiran kita, kerana hukumnya adalah haram dan berdosa. Muliakanlah jiran kita, menandakan kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dekat tu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.